Ada satu projek besar yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional, projek Singkirkan Muhyiddin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungguh saya tidak sangka, rupa-rupanya ada projek Singkirkan Muhyiddin yang dirancang, dan ini ditulis sendiri oleh Dr. Marzuki. Dan inilah puncanya Perikatan Nasional rosak kerana keinginan mereka untuk melaksanakan projek Singkirkan Muhyiddin itu. Projek Singkirkan Muhyiddin telah merosakkan Perikatan Nasional. Penganalisis politik Datuk Dr. Marzuki Muhammad menyifatkan tekanan berterusan yang membawa kepada pengunduran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN adalah satu projek Singkirkan Muhyiddin yang merosakkan gabungan itu. Marzuki yang juga bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri ke-8 berkata, Muhyiddin sejak sekian lama diserang dari dalam dan luar parti dengan tujuan utama memastikan beliau berundur daripada kepimpinan. Tan Sri Muhyiddin secara konsisten diserang dari dalam dan luar parti. Tujuannya satu, Muhyiddin exit. Katanya dalam tulisan bertajuk No Holds Barred, Muhyiddin Yassin Exit. Beliau mendakwa serangan tersebut bukan sahaja datang daripada musuh politik, malah daripada kalangan pemimpin dalam bersatu sendiri termasuk timbalan presiden parti itu. Di dalam parti, timbalan presiden yang tugasnya menurut perlembagaan seperti parti adalah membantu presiden setiap hari menggunakan tangan-tangan kotor menyerang presiden. Ini rahsia umum, kata beliau lagi. Marzuki turut mendakwa tekanan terhadap Muhyiddin semakin jelas apabila pemimpin PAS sendiri mula mengeluarkan kenyataan terbuka yang dianggap menghina bekas Perdana Menteri itu. Perkataan seperti berambus dan "you times is finished" menurutnya sudah disebut tanpa berselindung oleh pemimpin PAS selain sindiran kasar kawan makan kawan terhadap Muhyiddin. Walaupun krisis politik di Perlis berpunca daripada perbalahan dalaman PAS sendiri, Marzuki berkata Muhyiddin akhirnya menjadi pihak yang terkena getah dan dipersalahkan. Muhyiddin manusia biasa, bukan malaikat, bukan juga ulama yang boleh melindungi kelemahannya di sebalik jubah dan serban besar, katanya. Beliau juga mempersoalkan dakwaan bahawa masalah PN akan selesai apabila Muhyiddin berundur. Sebaliknya, menyifatkan PAS kini dilihat semakin teruja untuk mengambil alih kepimpinan gabungan itu. Marzuki mendedahkan seorang naib presiden PAS didakwa sanggup mengejar Muhyiddin hingga ke London untuk mendapatkan sokongan supaya dinamakan sebagai pengerusi PN. Katanya, tindakan tersebut membuktikan perebutan kuasa dalam PN tidak berakhir dengan pengunduran Muhyiddin. Selain itu, beliau turut menyentuh beberapa siri kunjungan pimpinan PAS termasuk Mursyidul Am dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang ke kediaman Muhyiddin yang menurutnya menunjukkan wujud ketegangan dalaman besar dalam gabungan. Marzuki mendakwa cadangan mewujudkan Majlis Presiden dan Majlis Eksekutif seperti terkandung dalam surat Abdul Hadi kepada Muhyiddin pada Disember 2024-2026 bukan bertujuan memperkasakan PN, sebaliknya untuk mengekang kuasa Muhyiddin sebagai pengerusi. Apabila Muhyiddin berundur, kedua-dua majlis ini menjadi akademik useless, katanya. Mengulas kedudukan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Marzuki berkata pengunduran Muhyiddin mungkin membuka laluan kepada Hamzah untuk mengambil alih jawatan Presiden Bersatu. Namun beliau meragui sama ada Hamzah akan diterima sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional pada PRU 16, memandangkan PAS dilihat mahu mengetuai gabungan itu. Marzuki turut membuat andaian bahawa kesan akhir Muhyiddin exit mungkin membawa kepada pengukuhan semula UMNO
serta membolehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri selepas PRU 16. Beliau menutup tulisan itu dengan menasihatkan Muhyiddin supaya keluar sepenuhnya daripada kepimpinan jika terus dianggap sebagai liability oleh gabungan sendiri. Tiada guna memimpin sekelompok manusia yang tidak tahu menilai kepimpinan anda, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada yang meramalkan, ada kabar angin mengatakan bahawa beberapa pemimpin daripada Parti PAS akan mula memberikan reaksi terhadap Hadi Awang dan kepimpinan dalam Parti PAS. Kabar angin itu mengatakan bahawa ada beberapa ahli parlimen atau penyokong ataupun pemimpin daripada Parti PAS bakal meninggalkan PAS dan akan menyertai Parti Amanah ataupun parti-parti yang lain seperti UMNO ataupun PKR. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kabar angin ini kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Tapi biasanya kabar angin ini boleh jadi kebenaran. Politik di Malaysia tidak pernah reda. Seringkali saja ada kejutan-kejutan yang besar. Kalau anda sangka tidak boleh berlaku, ya anda silap. Sejak saya mengulas tentang politik, terlalu banyak kali insiden sudah berlaku di mana perkara yang mustahil berlaku betul-betul berlaku. Paling kita terkejut apabila pilihan raya di Sabah. Saya ulas dan saya ikuti perkembangannya. Mulanya dalam kempen pilihan raya bukannya pergaduhan ataupun perselisihan antara UMNO dan GRS, bukan calang-calang. Waktu kempen, bukan alang-alang. Tikam sini, tikam sana. Bahkan ada sentimen tolak Parti Malaya pada waktu itu oleh GRS. Dengan slogan, kita jaga rumah kita jaga rumah kita sendiri. Slogan itu ketara, menolak, tidak mahu berkompromi dengan parti daripada Malaya. Tapi selepas pilihan raya, apa jadi? Kamu jawablah sendiri. Yang kamu kata mustahil, akhirnya jadi. Akhirnya GRS dan UMNO tetap bekerja sama di Sabah. Kan? Aku dah kata. Jadi kabar angin mengatakan bahawa ada ahli parlimen atau ada ahli politik daripada Parti PAS mahu pertama menyingkirkan Hadi Awang secara terbuka, tunggu dipecat, mahu memberontak, mahu membuat boikot, kini menjadi kuat. Kerana ada juga kelemahan daripada PAS yang disebabkan oleh Hadi Awang. Hadi Awang tak turun-turun sebagai presiden parti.
Aku rasa pengerusi PN boleh selesai masalahnya kalau Hadi Awang turun daripada jawatan Presiden. Kalau Hadi Awang digantikan oleh sama ada Samsuri Mokhtar ataupun Tuan Ibrahim Tuanman, saya rasa PAS akan menyelesaikan isu Perikatan Nasional ataupun isu Presiden Perikatan Nasional. Sebab kalau Hadi Awang bukan lagi presiden kepada parti PAS dan digantikan oleh orang lain, secara otomatiknya masalah pelantikan presiden ataupun pengerusi PN akan selesai. Sebab orang dapat terima sudah PAS. Selagi Hadi menjadi presiden kepada parti PAS, selagi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS tidak akan dapat mengambil alih pengerusi PN. Tapi kalau Samsuri Mokhtar atau Tuan Ibrahim Tuanman menjadi pengerusi presiden kepada parti PAS, memang Muhyiddin tak boleh cakap apa-apa lagi. Tapi itulah, Hadi tetap mahu berada di puncak. Jadi, itu sebabnya ada berita berita ataupun kabar angin mengatakan bahawa memang akan ada pemberontakan dalam parti PAS, dan dijangka kabar angin itu mengatakan bahawa ada 5 ahli parlimen PAS bakal keluar parti PAS dan menyertai parti lain. Entahlah betul atau tidak, jadi atau tidak, kita pun tak tahu. Terpulanglah pada anda semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.